Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat usaha sama Brunei Shell, BSJV dan BGC untuk bekerjasama merancang bagi meningkatkan pulangan dan menyokong pertumbuhan perniagaan untuk kekal berdaya saing pada masa hadapan dengan pengurusan kos adalah pemacu nilai utama bagi kemampanan jangka panjang syarikat-syarikat BSJV dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-412 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-190 bagi suku ketiga tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah BSP dan BSM. Bacaan doa dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Pegawai Pihin Khatib Datu Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid, mengambil kira aktiviti-aktiviti syarikat-syarikat BSJV dan BGC yang meluas di negara Brunei Darussalam dengan para vendor dan kontraktor. Baginda bertitah menekankan perlunya kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk menegakkan integriti yang tinggi dalam semua aktiviti. Mesyuarat juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat membincangkan perkembangan terkini dalam bidang-bidang penting seperti operasi, keselamatan, kewangan dan pembangunan tenaga manusia serta strategi jangka panjang BSP dan BSM bagi tahun-tahun akan datang dan seterusnya. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat Lembaga Pengarah Suku ketiga 2024 untuk tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat ke Republik Singapura bagi menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-10 yang diadakan pada 10 hingga 14 September 2024. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-10 adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet,
ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat tiba di Republik Singapura. Hadir di Kompleks VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Changi bagi menjunjung keberangkatan tiba Puan Yang Terutama Hajah Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam dan isteri. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri dan Isteri, Puan Saadiah Sahal, dan Tuan Yang Terutama Desmond Tan, Menteri Negara Kanan di Pejabat Perdana Menteri Republik Singapura selaku Menteri Pengiring dan Isteri, Mrs. Tan selaku Lady in Attendance. Pelbagai pihak terus menyemarakan sambutan Maulidur Rasul dengan Majlis Dikir. Malam tadi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Persembahan Dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselenggarakan oleh Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya turut mengadakan majlis dikir. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf bagi masjid berkenaan. Majlis diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri malam tadi menyertai Majlis Persembahan Bercorak Agama bersempena dengan sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Antara yang menyertainya Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga mengadakan majlis dikir Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam berlangsung di masjid berkenaan. Kementerian Pendidikan juga mengadakan majlis dikir. Majlis dikendalikan bersama oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidik berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Majlis didahului dengan penyerahan sumbangan wakaf pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan yang disempurnakan oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orang Kaya Mahabijaya Haji Osman, pemangku timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan.
Rombongan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian pembangunan mu'alaf pengupayaan mu'alaf juga mengungkayahkan majlis dikir bersama mu'alaf. Mengetuai rombongan, Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diadakan di Masjid Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Skim UTB Scholars menawarkan biasiswa bagi pendidikan tinggi dalam usaha Universiti Teknologi Brunei UTB memupuk generasi baharu pemimpin yang akan memacu kemajuan masyarakat melalui pengetahuan, inovasi dan dedikasi. Kemarin diadakan majlis penandatanganan bagi seorang penerima skim tersebut. Menyaksikan penandatanganan, Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Di bawah skim tersebut, Dayang Hajah Wafikah binti Haji Daim berpeluang melanjutkan pengajian ijazah kedoktoran dalam pemakanan dan sains makanan di Universiti Queensland, Australia bagi tempoh 4 tahun. My advice would be, don't be afraid to step out of your comfort zone, and remember that setbacks are not failures, but learning experiences will be the ones that can propel you forward and bring you closer to success. Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 176 pelajar tahun 6 yang mengkhatamkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pengarah pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis seumpamanya diadakan dengan harapan agar para pelajar sentiasa istiqamah mendampingi Al-Quran dalam kehidupan seharian dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hingga ke akhir zaman. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Simeo Voktek bekerjasama dengan Universiti Pendidikan Hong Kong untuk memajukan penghijauan sektor pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Asia Tenggara. Kerjasama itu dimulakan dengan program latihan dalam negara mengenai penghijauan TVET dengan menarik lebih 25 peserta dari negara Brunei Darussalam termasuk pendidik dan pihak berkepentingan TVET dari Simeo Voktek, UNISA, IBTE, Kolej Antarabangsa Micronet dan Politeknik Brunei. Program latihan dirasmikan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, pengarah dan ketua pegawai eksekutif IBTE. Kursus latihan tersebut penting untuk meningkatkan kecekapan dalam melaksanakan dan menyepadukan amalan hijau dalam kurikulum. Tujuannya untuk mendalami pengetahuan dan kemahiran pendidik dan pemimpin TVET dalam memahami cabaran dan peluang penghijauan industri dan ekonomi. Latihan selama 5 hari itu diadakan di pusat serantau Simeo Voktek sehingga 14 September. Bengkel Pematuhan Halal Anjuran Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama berakhir kemarin dengan penyampaian sijil. Bengkel selama 2 hari itu berlangsung di Dewan Bandaran Kuala Belait.
Tujuan bengkel memberi kefahaman kepada pemilik, pengurus atau pengusaha premis perniagaan makanan, minuman serta produk selain makanan dan minuman yang telah diberikan sijil halal atau permit halal untuk sentiasa mematuhi syarat dan kehendak Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. 34 orang dari 17 syarikat perniagaan di daerah Belait menghadiri bengkel tersebut. Universiti Brunei Darussalam UBD akan menghostkan TEDx Universiti Brunei Darussalam buat kali kedua di Pusat Kesenian Pro Chancellor dengan tema Masa Depan Bersama menginspirasikan wawasan kolektif untuk dunia esok. Acara akan diadakan pada 13 September. Dianjurkan oleh kaki tangan dan pelajar UBD. Acara menyediakan platform untuk kaki tangan dan pelajar berkongsi penyelidikan dan idea dalam suasana bukan akademik. Acara juga dibuka untuk orang ramai dan tempat duduk adalah terhad. Maklumat lanjut, ikuti Instagram @TEDx Universiti Brunei Darussalam atau email ke tedx.oavcr@ubd.edu.bn. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat mahupun yang telah bersara bahawa permohonan pengurniaan tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi telah mula dibuka. Pegawai dan kaki tangan yang berhasrat untuk mendapatkan borang permohonan bolehlah mengambilnya pada waktu bekerja. Tempat mengambil borang, Jabatan Urusan Haji tingkat 2 bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, serta Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Daerah Tutong dan Daerah Tempurung. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.juh.gov.bn. Borang hendaklah dihadapkan kepada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui ketua jabatan masing-masing. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Sabtu 9 November 2024. Maklumat lanjut, hubungi Unit Kurnia Tambang, Bahagian Pengurusan Haji, Jabatan Urusan Haji pada waktu bekerja di talian 238-2525 sambungan 283. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah. Orang ramai diseru menyertai kempen derma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 12 September, kempen akan diadakan di tingkat 2 Dewan, Batu Satu dan Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha. Kempen juga akan diadakan pada hari Sabtu 14 September di Dewan Batu Satu, Anjuran Persatuan Warga Malaysia. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Orang ramai juga dialu-alukan datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Sukan, skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam meneruskan perlawanan kelayakan AFC Piala Asia Arab Saudi 2027 malam tadi menentang Macau. Perlawanan timbal balik kedua itu berlangsung di Stadium Olimpik Macau. Pada perlawanan tersebut, negara Brunei Darussalam menewaskan Macau 0-1.